Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekarang lebih kurang jam 11 malam. Saya hampir nak siapkan ajar saya, tapi bagaimanapun saya akan cuba menghabiskan skrip yang saya dah buat untuk video saya yang terbaru, iaitu berkenaan apa yang ada dalam manifesto Barisan Nasional kalau kita nak bandingkan dengan manifesto di dalam Pakatan Rakyat. Setakat yang saya faham, manifesto dalam Barisan Nasional tidak menunjukkan sebarang janji untuk mengurangkan kos. Sebaliknya dinaikkan gaji. Yang tu yang saya faham, untuk meningkatkan pendapatan. Jadi cuba kita tengok perbezaan. Malam ni saya akan tunjukkan perbezaan di antara meningkatkan gaji atau menurunkan harga barang. Mana yang lebih baik? Baik. Sekarang secara overview saya katakan, untuk menaikkan gaji, kerajaan lebih kurang jumlah pekerja kerajaan pejabat awam di Malaysia adalah lebih kurang 1.4 juta. Jadi kalau gaji yang diumumkan oleh Perdana Menteri akan dinaikkan dan sebagainya, dia cuma akan melibatkan 1.4 juta penjawat awam. Perlu diingatkan. Jadi orang-orang seperti saya, pekerja swasta, bisnes, pekerja ladang, nelayan, tak ada manfaat pun pada yang ni. Dan baru ni yang masa dia naikkan gaji polis tentera, saya bukannya saya membantah, terpulang itu hak kamu kalau kamu dah dapat, alhamdulillah. Tapi efeknya cuma anda semua yang segolongan kecil. Sekarang ni kita nak sembang daripada segi lingkungan yang lebih luas, iaitu rakyat Malaysia lah. Okey, gaji yang mungkin dinaikkan ialah daripada RM200 ke RM600 bagi seorang penjawat awam yang biasalah. Kita tak termasuk penjawat awam yang tinggi, contohnya Perdana Menteri dan sebagainya. Dan selalunya saya katakan sini, akibat daripada kenaikan perbelanjaan kerajaan perbelanjaan kerajaan dinaikkan, maka apa yang naik ialah minyak. Selalunya minyak akan follow up. Jadi di dalam keadaan macam ni, penjawat awam akan sedikit terpelihara lah sebab gaji dia dinaikkan. Namun sebagai macam saya kata tadi, golongan swasta, petani, peternak sebagainya tidak dibela. Kami cuma diberikan BRIM sebagai Panadol, yang akan membantu kurangkan lega kepala sekejap saja. Yang paling penting saya kata, bila naik harga minyak, sebab dalam manifesto Barisan Nasional tak sebut langsung harga minyak, tak dijanji langsung. Okey, inflasi confirm akan naik tinggi. BRIM pula cuma untuk keluarga di bawah pendapatan 3,000. Dan bukan, minta maaf, bukan saya nak mempelekehkan penerima dan pemberian BRIM. Cuma pada saya, apa yang saya nampak, pemberian BRIM seperti mana Pulau Pinang, dia bagi bantuan kepada warga emas, bayi yang baru dilahirkan sebagainya, dia diberikan atas dasar apabila terdapat lebihan ataupun surplus kepada perbelanjaan negeri. Jadi bukan saya tak sokong nak bagi BRIM, tapi cara, kaedah, macam saya kata sebelum ni, nak buat AES pun saya tak kisah sebenarnya, tapi kaedah pelaksanaan mestilah betul. Dan government beberapa kali hold on untuk beberapa cukai yang penting seperti Goods and Services Tax dan cukai untuk prepaid handphone dan sebagainya. Yang ni sangat-sangat bahaya. Dan suka saya katakan dekat sini, pemberian BRIM mesti adalah berdasarkan kepada lebihan perbelanjaan negeri. Bukannya negeri dalam keadaan berhutang cari satu fund untuk bagi kepada rakyat sebagai satu imbuhan untuk mengundi dia kemudian hari. Yang ni satu konsep pengurusan ekonomi yang salah. Minta maaf Najib, kalau you tak puas hati, kita boleh berbincang kemudian. Okay? Dan kalau ada orang yang sokong menganggap macam BRIM itu sebagai satu pemberian Tuhan dan sebagainya, kita boleh berbincang juga. Okay, dekat sini saya sediakan sedikit kira-kira, dan saya akan tunjukkan bagaimana manifesto Pakatan Rakyat, iaitu menurunkan harga minyak, mengurangkan harga kereta,
memansuhkan hutang PT-PTN, memansuhkan tol, boleh memanfaatkan rakyat lebih daripada menaikkan gaji itu. Dan manfaatnya boleh dirasakan oleh kesemua rakyat Malaysia, bukannya kepada penjawat awam sahaja. Dan dengan itu saya tunjukkan sedikit pemboleh ubah di dalam satu-satu pengiraan, iaitu kalau kat sini kita boleh baca. Okey, dekat sini gaji, kita anggap gaji 2,000. Kemudian minyak sebulan anggaran penggunaan dah 300, yang mana harga sekarang RM1.09. Tol 300, bayaran kereta ialah RM500 sebulan, PT-PTN ialah RM200 sebulan. Kenaikan gaji anggaran 300 lah, anggaran 300, walaupun wife saya kerja kerjaan tak pernah dapat sampai 300 pun. Jadi okey lah, 300, dan dia one time only ya. BRIM, iaitu yang dijanjikan sebanyak 1,200 tahun, yang bermaksud lebih kurang RM100 sebulan. Baik, pengiraannya sangat simple. Saya tunjukkan dekat sini. Anggap gaji 2,000, kenaikan gaji 300, dan BRIM kita anggap RM100 sebulan, itu total RM2,400 satu bulan. Perbelanjaan yang kita kata apa, yang utamalah, yang kritikal, ialah daripada RM2,400 kita tolak 200 PT-PTN, kita tolak 500 kereta, 300 tol, dan minyak 300. Dengan ini saya buat anggapan bahawa minyak tidak dinaikkan, yang mana pada saya sangat-sangat janggal kalau Barisan Nasional tidak menaikkan harga minyak. Okey, jadi jumlah lebihan wang daripada RM2,400 ialah cuma RM1,100. Dan RM1,100 ni, yang itulah rakyat Malaysia akan guna untuk makan, untuk minum, belanja, insurans, rumah, inflasi, government service tax, bil dan sebagainya. Itu tak termasuk susu anak, pampers dan sebagainya lagi, pengguna-pengguna yang wajib. Dan kalau andai kata minyak dinaikkan 20 sen cukup, maka penggunaan minyak bukannya 300. Maknanya bukannya 300. Jadi jumlah yang boleh diguna pakai ialah RM1,068. Bandingkan kalau dengan Pakatan punya offer, iaitu sebelah sini, anggapkan gaji ialah 2,000, dan saya anggap tak ada kenaikan gaji ni. Saya anggap tiada kenaikan gaji, iaitu gaji cuma 2,000 sebulan, sama macam tadi. Dan perbelanjaan wajib PT-PTN dimasukkan, kereta menjadi 350. Kemudian tol dimasukkan. Dan apabila minyak, saya anggap actually dijanjikan diturunkan sehingga RM1.50 1 liter. Tapi saya tak mahu terlalu oversell. Kita buat RM1.70 sahaja. Itu pengurangan sebanyak 20%. Dan sebenarnya lebihan sebanyak RM1,382 tanpa kenaikan gaji, tanpa tambahan kos kepada kerajaan. Dan saya katakan dekat sini, minyak, macam mana saya kira minyak, RM1.09 seliter, RM300 penggunaan sebulan, saya bagi RM1.09 bersama dengan RM157.89 minyak liter, 157.89 liter minyak sebulan. Jika minyak turun 20 sen kepada RM1.70 seliter, maka jumlah minyak saya darabkan dengan RM1.07. Okey. So dekat sini terbukti, even tanpa
pertambahan kos kepada kerajaan, benda ni boleh buat. Simple ekonomi yang mana saya katakan minta maaf, Najib perlu belajar lebih dalam. Terima pendapat orang. Cuba buka minda tu, terima. Saya tak ada pelajaran dalam yang official di dalam bidang ekonomi, tapi saya memang bekerja dalam bidang lebih kurang macam ni. Jadi this is very simple punya thinking, dan saya harap kawan-kawan yang mana masih di dalam UMNO sebagainya, cuba fikirkan betul-betul, letak niat nak cari kebenaran, jangan main sentimen. Okey, baik, terima kasih. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.